Daripada pagi tak ada kelas daripada dengan Google Meet? Oh, it's now being recorded. Tak ada. Oh, okey. Okey, tak apa, tak apa. Yang ni mu cikgu rekod je lah. Nanti awak tengok kemudian lah. Share pada kawan-kawan. Alright. Okay. Kalau sebelum ni kita belajar mengenai sistem respirasi yang ada dalam manusia. So hari ni kita belajar macam mana haiwan tu beradaptasi dalam persekitaran-persekitaran yang tertentu. Maksudnya kalau manusia hidup atas darat je kan, so dia bergantung pada oksigen. Tapi kalau haiwan ada yang hidup dalam air, ada yang hidup dua alam. Okay, so macam mana cara dia bernafas? Okay, so ini dia masukkan dengan sistem respirasi yang beradaptasi, iaitu organisma yang berlainan mempunyai sistem respirasi berbeza untuk memaksimumkan kadar pertukaran gas. Macam mana dia bernafas lah, ikut keadaan dia yang tertentu. Okey, so kita pergi kepada, dia ada 3 jenis haiwan. Okay, so kita fokus kepada haiwan yang pertama dahulu, iaitu haiwan yang dinamakan haiwan amfibia. So haiwan amfibia ni seperti yang awak tahu, contoh paling senang katak lah. Okay, di mana katak ni boleh hidup dalam air dan juga darat. Okay, di air dan juga di darat. Kalau manusia di darat, kita bergantung kepada organ peparu untuk bernafas. Dekat air manusia tak boleh bernafas. Tapi kalau katak, dia boleh bernafas di dua alam, iaitu di darat dan juga air. So macam mana ni? Okay. So semasa dekat darat, pertukaran gas dalam katak berlaku dalam peparu lah. Macam manusia. Okay, kalau dekat darat, dia bernafas macam biasa menggunakan peparu. So tak ada masalah. Okay, bezanya ketika dia masuk ke dalam air, katak ini akan bertukar dia punya sistem respirasi daripada peparu, dia akan bertukar kepada bernafas melalui kulit luar yang lembap. So katak boleh bernafas dua cara lah, sama ada dengan kulit ataupun melalui peparu. Tapi macam mana katak ni boleh bernafas melalui peparu? Macam mana udara tu masuk sebenarnya? So ini yang dinamakan adaptasi, di mana adaptasi ni maksudnya maksud dalam bahasa Melayu menyesuaikan diri mengikut keadaan. So bila dalam masuk air, dia terus tukar kepada sistem respirasi secara kulit lah. Okay. Allah, bunyi mesin rumput pula. Okay, kulit luar katak, dia ada kulit luar yang sangat nipis dan lembap. Okay, tajuk sebelum ni cikgu ajar mengenai alveolus kan, di mana alveolus merupakan tempat di mana pertukaran gas berlaku. Okay, kalau awak ingat balik, apa ciri-ciri alveolus yang baik? Okay, alveolus ada 4 ciri. Alveolus ada 4 ciri yang menentukan dia punya kecekapan. Okay, yang pertama, kapilari darah yang banyak. Yang kedua, sel yang nipis untuk dia meresap, untuk udara tu meresap masuk ke dalam kapilari darah. Yang ketiga, mempunyai permukaan yang luas. Dan yang ketiga, permukaan yang lembap. Okay, ini untuk alveolus lah. Okay, tapi sebenarnya sama juga digunakan untuk katak, di mana udara itu akan meresap masuk melalui celah-celah kulit. Jadi sebaik-baiknya kulit tu kena nipis lah. Kalau lagi nipis, lagi senang udara tu nak meresap masuk ke dalam kapilari darah katak. Kan? Kalau katak tu tebal, macam lambat sikit lah dia punya udara tu nak masuk. Okay. So ini antara faktor-faktor yang ada kaitan dengan subtopik yang kita belajar sebelum ni. Okay, antara faktor lain, banyak jaringan kapilari darah, sama je. Okay, lagi banyak jaringan kapilari darah, lagi banyaklah udara akan diresap masuk ke dalam kulit dan terus pergi kepada peparu katak tu. Okay, dia tetap masuk kepada peparu, cuma dia meresap melalui kulit dan masuk ke dalam kapilari darah. Itu beza dia. Dia tak masuk melalui hidung lah maksudnya.
Okay. So maksudnya kat sini banyak jaringan kapilari darah di bawah lapisan kulit. Okay. Kalau banyak jaringan kapilari darah, maka banyak jugalah luas, dia punya luas permukaan untuk dimeresap. Okay. Kalau ingat balik, jaringan kapilari darah ni dia macam highway lah. Highway ataupun jalan yang membawa oksigen untuk bergerak daripada peparu ke seluruh badan. Alright, itu untuk haiwan amfibia. Okay, awak tengok Okay, kalau kita tengok dekat gambar raja ni, so macam biasa dia ada peparu. Kata ada peparu sebab dekat darat dia tak bernafas guna peparu. Ini masuk melalui hidung lah, macam biasalah. Okay, dia macam biasa. Di mana rabung kecil yang terdapat dalam dinding alveolus menambahkan luas permukaan untuk pertukaran gas. Okay, kalau faktor kecekapan pertukaran gas, apa yang perlu ada? Kita kena ada luas permukaan yang besar. Lagi besar luas permukaan, lagi banyaklah gas tu dapat meresap ataupun bertukar. Okay, samalah oksigen masuk, yang keluar pun karbon dioksida. Alright. Ini kalau peparu lah. Yang awak nampak tadi tu, kenapa katak boleh bernafas melalui kulit? Inilah kulit. Epidermis ni maksudnya kulit katak. So kalau lagi nipis kulit tu, lagi senang udara tu nak masuk ke dalam. Udara apa? Udara oksigen. Udara apa yang keluar? Udara karbon dioksida. So bila udara masuk dalam celah-celah kulit ni, kan celah-celah kulit dia ada pori-pori kulit kan, ada lubang-lubang dia, ada liang-liang dia. So dia terus masuk meresap ke dalam kapilari darah. Okey. Okay. Ini kalau di dalam air. Dia tak perlu melalui peparu lah. Okay, dia terus masuk ke dalam kapilari darah. Okay, ni gambar raja katak-katak ni. Katak biasanya akan mempunyai kulit nipis dan juga sentiasa basah dan lembap. Itu spesialnya katak. Okey, seterusnya haiwan yang kedua. Okey, haiwan yang kedua air. Macam ikan lah. Macam mana ikan bernafas dalam air? So kita tahu ikan mesti bernafas menggunakan dia punya insang yang ada dekat tepi. Insang betul. Yang ada dekat tepi ni. Okey, so macam mana proses tu berlaku? Okay, di mana dalam insang tu sendiri ada kita panggil filamen. Okay, filamen yang halus dan mempunyai unjuran nipis. Filamen ni maksudnya yang dia punya insang lah. Yang nipis-nipis tu. Dia ada banyak kan? Dia ada banyak macam rambut-rambut halus. Okay, ini yang dipanggil filamen. Okay. Di mana dia mempunyai unjuran nipis dan pipih yang disebut lamella. Daripada insang, maksudnya insang semua sekali. Allah, insang yang besar tu. Kemudian dalam insang dia ada lamella. Lamella tu ni, macam mana Okey, ni insang. Lamella tu yang ni. 1, 2, 3, 4. Dia punya dia punya lapis-lapis kecil tu. Itu yang dipanggil lamella. Maksudnya bila awak tengok ikan kan dalam insang dia ada banyak kan. So lagi banyak dia punya lamella, maksudnya ada lagi banyaklah luas permukaan. So dekat sinilah dia punya pertukaran gas boleh berlaku. Dia kena ada banyak. Kalau sikit kurang cekap lah. Okay. Ni gambaran jelas dia lah. Di mana dekat insang ni dia ada salur darah macam biasa. Di mana salur darah ni lah digunakan macam manusia untuk mengangkut oksigen. Dia punya insang. Ini filamen. Okay. Ini filamen. Okay. Dalam filamen-filamen ni pula adalah lamella yang kecil-kecil ni. Okay. Dalam lamella ni pula adanya jaringan kapilari darah di mana untuk mengangkut masuk dan juga mengangkut keluar gas-gas yang diperlukan atau gas yang tak diperlukan oleh ikan.
Okey. Ni air masuk. Bawa udara, dia langgar-langgar ni, diserap sekali udara-udara yang ada. Okey. So lagi banyak ni lamela-lamela ni, lagi banyaklah gas dapat ditukar dengan lebih cekap. Dapat masuk, dapat keluar. Okey. Okey, itu yang kedua. Tadi amfibia, dia guna 2 jenis sistem respirasi. Yang kedua, ikan, dia menggunakan kaedah insang. Okey, yang ketiga, serangga. Nafas guna badan. Bernafas guna badan, tapi dia ada nama dia. So kalau serangga, dia mempunyai sistem trakea. Okay, kalau ikan kita panggil sistem insang, kalau serangga kita panggil trakea. Okay, trakea untuk melakukan pertukaran gas respirasi. So macam mana dia beradaptasi ataupun dia menyesuaikan diri dengan keadaan. Okay, di mana dalam struktur tubuh badan serangga ini sama juga, dia terdiri daripada tiub udara. Maksudnya udara nak masuk, dia ada laluan dia lah. So dia ada laluan udara dia yang dipanggil trakea. Sama macam manusia. Manusia ni punya kepala, udara masuk, udara lalu trakea kan. Ni kalau manusia. Okay, dia pun sama juga dengan serangga. Dia ada satu laluan udara yang dipanggil trakea. Okay, yang terbahagi kepada banyak cabang-cabang halus dengan dinding yang nipis dan lembap. Okay, perasan tak? Dia punya faktor kecekapan tetap sama. Maksudnya dia kena ada dinding yang nipis dan juga kena ada dinding yang lembap. Okay, daripada trakea, dia akan terbahagi kepada trakeol. Kalau manusia, dia akan daripada trakea pergi kepada bronchus kan. Daripada bronchus pergi kepada bronchiol. Ini manusia. Tapi kalau serangga, daripada trakea dia akan bercabang pergi kepada trakeol. Okay, kemudian daripada trakeol ni, udara masuk dan keluar melalui spiracle, iaitu liang pernafasan yang terdapat di badannya. Okay, dia masuk ikut spiracle. Ini tiub, tapi ini udara masuk melalui spiracle. Okay, kita tengok gambar rajah kejap lagi. So setengah serangga seperti belalang, dia ada kantung udara. Okay, dia ada kantung udara yang diisi dengan udara untuk meningkatkan kadar pertukaran gas dengan lebih cekap. Dia macam ada storage lah, dia ada kantung. Dia macam ada store sementara yang berisi udara. Okay, sementara dalam badan dia, apa dia? Dia bernafas sekali je. Dia ada apa? Dia bernafas sekali Dia bernafas sekali macam biasa juga, macam manusia juga bernafas masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Okey, contoh kat sini awak tengok gambar rajah ni. Bila udara masuk, udara akan masuk melalui ni. Okey, udara akan masuk melalui trakea. Udara akan masuk melalui trakea dan akhirnya dia akan bercabang kepada trakeol. Daripada trakeol dia akan diagihkan kepada semua sel-sel badan. Maksudnya udara ni akan bergerak ke kaki, ke ekor, ke kepala, ke badan. Okay, sel badan ni maksudnya seluruh badan lah. Okay, spiracle ini adalah tiub di mana udara tu masuk. Okay, kalau awak lihat kat sini ada setiap tempat ni dia ada kantung udara. Okay, so udara akan masuk melalui spiracle, kemudian pergi kepada, sekejap cikgu buat anak panah. Udara masuk spiracle, okay, udara akan berkumpul dekat kantung udara ni sementara. Okay, kemudian dia akan pergi kepada
trakea dan akhirnya teragih ke seluruh badan melalui trakeol. So laluan dia sebenarnya adalah spiracle. Tube utama ni akan pergi kepada trakea. Kemudian last kali dia akan diagihkan di trakeol. Trakeol untuk diagihkan ke seluruh badan serangga tersebut. Okey. Ada soalan setakat ni. Hari ni kita belajar sikit-sikit je sebab setengah jam. Tak payah buat berat sangat. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. So boleh faham beza di antara, so ada 3 jenis haiwan saja. Yang pertama tadi haiwan apa? Katak. Katak Ikan. ataupun katak, kita tak nak panggil katak, kita panggil dia kumpulan apa? Amfibia. Macam Mak belajar masa tingkatan 2 kan, ada kumpulan haiwan amfibia. Yang kedua haiwan apa? Kumpulan jenis? Insang. Ikan bernafas melalui insang. Yang ketiga barulah kita ada serangga sahaja. So kita belajar 3 jenis haiwan sahaja hari ni. So next class kita akan belajar mengenai sistem adaptasi dalam manusia pula. Okay, so untuk pembelajaran hari ni kita dah selesai dan setiap pembelajaran mesti ada latihan. Okay, so macam biasa arahan cikgu dah bagi kat grup WhatsApp di mana awak perlu buat mana tadi? Surat 24, 64. Muka surat, sekejap buku teks. Muka surat latihan formatif muka surat 64 Mana tadi? Sekejap. Mana? 66. Sekejap je. Mana ni? Okay, so nota hari ni. Okay, so untuk latihan awak kena siapkan soalan 1 sampai soalan 3 sahaja. Sebab yang untuk respirasi manusia kita belum habis lagi. Muka surat 66 mana ni? Okay, so latihan praktis formatif 2.4, muka surat 66, soalan 1, soalan 2, soalan 3 sahaja. Okay, soalan nombor 1, nyatakan struktur respiratory dalam haiwan yang berikut. Dia bergantung kepada dia pakai apa. Contohnya kalau ikan dia pakai insang. Okay. Nombor 2, nyatakan 2 adaptasi kulit luar katak yang membantu pertukaran gas. Okay, 2 adaptasi. Maksudnya dia kena apa yang perlu ada pada kulit katak supaya dia dapat bernafas dengan lebih cekap. Faktor dia lah. 2 adaptasi ni maksudnya apa faktor yang mempengaruhi kecekapan pertukaran gas bagi kulit katak. Nombor 3, gambar otak. Kena fikir sikit lah soalan berunsur kebat. Mengapakah sistem peredaran serangga tidak terlibat dalam mekanisme respirasi serangga? Okay, soalannya, mengapakah sistem respirasi serangga tidak terlibat dalam mekanisme respirasi serangga? So, soalan 3 ni maksudnya, dia nak tanya, awak ceritakan mengenai macam mana oksigen tu masuk melalui apa, keluar melalui apa. Okay, dia masuk melalui apa, keluar melalui apa, udara apa yang masuk. Tu je. Okay. So jawapan ni kita akan bincang pada next class lah. Untuk nota, awak kena buat nota peta minda sama ada bentuk peta pokok ataupun ikutlah mana yang awak rasa awak mahir. Awak
peta pokok ke, peta buih ke, okay, mengenai tiga jenis haiwan tadi. Okey. Okay, so jangan lupa awak kena buat sekali dia punya apa ni, maksudnya macam cikgu buat serangga tadi kan. Macam serangga tadi dia masuk ikut spiracle, pergi kepada trachea, pergi kepada tracheal. Buatlah awak punya point-point. Tak perlu salin sebiji-sebiji dalam kuteks. Okay, buat dalam bentuk point sahaja. Alright, ada soalan setakat ni? Tak ada cikgu. Tak ada Naim? Tak ada. Mak. 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 Anak, buat apa tu? Okay, line putus. Okay, sampai hari ni je kelas. Okay, bye-bye. Oh no. Inilah masalahnya. Ha?